Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni bertemu lagi kita di malam ini episod yang kedua. Sebelum ni kita 2 hari lepas saya kongsikan berkaitan kitchen work triangles guideline, iaitu bagaimana untuk susun atau dapur, iaitu untuk contohnya untuk cooking area, bahagian sink dan juga bahagian storage. Okey, cuma saya ulang sedikit lah. Tiga-tiga item ni, elemen ni sangat penting bagi memastikan keadaan dapur kita tu selesa apabila kita berada di dapur. Maksudnya lebih praktikal dan juga selesa lah. Okey, untuk malam ni saya nak kongsikan 4 tips sahaja yang berkaitan apa yang perlu pelanggan tahu sebelum menempah sesebuah kabinet. Okey. Actually, untuk menempah kabinet mudah je. Tuan-tuan hanya perlu ingat 4 perkara ni, iaitu pertama, berapa yang bajet yang puan nak sediakan untuk dapatkan sebuah kabinet yang lengkap. Yang kedua, ukuran agak berapa panjang sebuah kabinet tu. Yang ketiga, bagaimana nak kitchen, maksudnya pemilihan kitchen layout tu. Sebab pemilihan kitchen layout ni sangat penting juga sebenarnya, sebab kita ada pelbagai jenis pattern ataupun pelbagai jenis layout untuk menghasilkan kabinet. Okey, yang keempat iaitu mesti mencari mencari kilang ataupun pembekal yang proven track record. Jangan sembrono pergi buat kepada sesiapa yang kita tak kenal ataupun tak ada kilang ke contohnya, ataupun tak ada tempat workshop ke, sebab nanti apa yang dijanjikan seperti bulan dan bintang kita yang frust, sebab kita mengeluarkan duit. Okey, berbalik kepada perkara yang pertama tadi, untuk estimate atau anggaran. Sebenarnya kita ataupun pengilang boleh advise mengikut bajet tuan rumah tu. So tuan rumah boleh memberitahu bajet berapa, dan pembekal-pembekal ataupun pembantu-pembantu bahagian sale atau marketing cuba untuk suitkan dengan kesesuaian dari segi material, dari segi size, bagi memenuhi bajet tuan rumah itulah sebab untuk estimate ni dia cover semua angles. Contohnya body cabinet tu jenis apa, pintu jenis apa, dan lagi aksesoris apa. Itu semua termasuk dalam anggaran bajet. Okey, tapi untuk lebih mendalam saya akan kongsikan episod yang lain. Okey, itu untuk estimate. Okey, untuk kedua, bahagian ukuran, anggaran ukuran. Okey, tuan-tuan dah bagikan bajet berapa, so kita akan advise mengikut anggaran bajet yang tuan-puan mampu buat tu. Okey, so di situ kita akan advise lah saiz ni sesuai, ataupun kita akan konsult berkaitan dengan saiz. Okey, lepas tu yang ketiga, untuk pemilihan kitchen layout. Okey, sebenarnya untuk pemilihan kitchen layout ni kita ada beberapa jenis. Contohnya kita ada I shape, ada L shape, ada G shape, ada U shape, ada susun atur bentuk island, dan juga koridor. Tapi dalam bahasa Melayunya saringan, kesalingan saya pun terlupa. Okey, maksudnya 6 item ni.
Tapi of course dia akan follow bajet tuan-tuan dan puan-puan juga ya. So saya akan tunjuk sedikit gambaran bagaimana pattern-pattern tadi yang I shape tadi, U shape tadi dekat dalam gambar-gambar ni. Okey, yang keempat, yang the last one. Okey, yang ni sangat penting. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan nak menempah, boleh survey dulu. Jangan hanya menempah online. Ini adalah untuk mengelakkan kes penipuan. Okey, carilah manufacturer yang memang ada proven track record. Okey, track record dalam bidang industri pembuatan perabot ni lah. Janganlah tuan-tuan cari orang yang buat wiring ke, kan, of course lah dah lain kan. Jadi penyampaian dia pun nanti akan berbeza. Okey, so tak tepat lah contohnya. Okey, yang penting juga kalau ada orang kata apa, lebih bagus kalau kilang tersebut ataupun berbekal tersebut mempunyai sijil pensijilan produk ke, maksudnya memang 100% kita boleh percaya. Itu antara tips yang mudah, kan, yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil tahu dan ingat supaya apa yang tuan-puan inginkan, hajatkan tercapai. Jadi tak adalah nanti bila kita dah mengeluarkan sum bajet, katalah 10,000, 5,000 ke 8,000 ke, tiba-tiba apa yang kita harapkan tak kesampaian. Okey, so setakat itu je dari saya malam ni. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.